Ada satu hari tu, Mak Dani beli printer baru sebab senang nak buat kerja. Satu malam tu, Mak dengan Ayah keluar pergi beli barang dapur katanya. Adik Dani apa lagi? Pergi main printer dekat dalam bilik Mak. Adik cetak muka dia, letak tangan dekat scanner printer tu. Macam-macam jenis gambar ada. Dani pun join sekali. Macam-macam benda mereka print. Bila dah penat, mereka berdua rehat. Mana taknya ketawa je dari tadi. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi ketawa sayup-sayup je. Mereka ingat jiran sebelah. Jadi buat tak tahu je lah. Adik sambung main printer. Kali ni adik nak print kaki dia pula. Tunggu, kertas pun keluar. Alangkah terkejutnya mereka berdua bila tengok gambar dekat kertas tu bukan gambar kaki, tapi gambar muka seorang wanita berambut panjang. Sekeliling matanya merah. Ada cecair warna merah dekat kertas tu. Mereka ingat ink printer. Tapi bila Dani suruh adik dihidung, adik kata macam bau darah. Setiap hari sebelum maghrib, Nek Siti akan ke rumah anak menantunya untuk jaga cucunya yang baru lahir. Suatu hari, sebelum Nek Siti pergi ke rumah anak menantunya, dia pesan pada suaminya, "Tok Daud, bang, jangan lupa nanti ambil saya pukul 5 pagi." Malam tu, masa semuanya tengah tidur, kedengaran suara Tok Daud panggil Nek Siti. "Ti, oh Ti, Ti." Anak menantunya yang terdengar suara tu kejutkan Nek Siti yang tengah nyenyak tidur. Tanpa tengok jam di dinding rumah, Nek Siti terus bangun. Dia capai selendang dan buka pintu rumah. Ternampak Tok Daud berdiri agak jauh dari pintu rumah tu. Yang peliknya, kali ni Tok Daud jalan jauh ke depan tinggalkan Nek Siti di belakang. Nek Siti yang dah agak tua tercungap-cungap cuba kejar Tok Daud. "Bang, oh bang, tunggulah. Kenapa jalan cepat sangat?" Tiba-tiba Tok Daud hilang dari pandangan. Nek Siti tergamam. Dengan perasaan takut, dia berjalan sampai ke rumah. Sampai dekat rumah, Nek Siti panggil suaminya. Tok Daud buka pintu rumah. "Siti, awalnya kau balik. Kata suruh aku ambil pukul 5 pagi. Sekarang baru pukul 3 pagi. Esoknya, Nek Siti terus demam. Rehat shift malam di sebuah kilang. Nadia dan Ayu makan sambil berbual. Tiba-tiba telefon Nadia berbunyi. Dia angkat telefon. Pemanggil tu cakap dia rindu Nadia. Lama tak jumpa katanya. Lebih kurang 30 minit lepas tu panggilan ditamatkan. "Siapa kawan kau?" "Kak Farah, budak QC tu." "Kau biar betul. Kenapa? Kau dah lupa ke? Kak Farah kan dah meninggal 2 minggu lepas." Nadia tergamam. Zali ada banyak paperwork yang perlu disiapkan. Jadi, dia buat keputusan untuk masuk office pada hari Minggu dan bawa sekali anak sulung dia. Masa Zali tengah buat kerja, tiba-tiba anak dia bertanya, "Abah, ada kakak?" Sambil tunjuk ke arah pantry. Berderau darah Zali sebab tak ada sesiapa dekat office masa tu. Hanya mereka berdua je. Zali save semua kerja dan bawa anak dia keluar dari office. Sambung buat kerja di rumah. Isteri Zali balik kampung pada hujung minggu sebab ada kenduri keluarga makcik dia. Tinggallah Zali dengan anak lelakinya. Menjelang senja, masa Zali tengah tengok TV dekat ruang tamu, Zali terdengar suara anak dia ketawa, mengekik, macam seronok sangat. Mungkin tengah tengok video lawak dekat YouTube kot. Zali pun bangun dari sofa dan berjalan menuju ke bilik. Alangkah terkejutnya Zali bila nampak anak dia tengah duduk bersila menghadap almari baju sambil ketawa. Zali pun tanyalah, apa yang digelakkan? Atuk ni buat kelakar, sambil tunjuk ke arah atas almari dan ketawa mengekik. Tanpa tengok atas almari, Zali terus capai tangan anak dia dan bersiap keluar nak pergi ke rumah mak dia. Sempena cuti sekolah, Zali sekeluarga sewa homestay di kawasan Melaka. Homestay tu besar, ada swimming pool sekali. Yang memisahkan antara rumah dan swimming pool cuma sliding door. Anak bongsu Zali berumur 2 tahun, tengah melasak. Kena sentiasa bagi perhatian pada dia. Disebabkan homestay ada swimming pool, takut dia berjalan seorang diri pula ke situ. Sebagai langkah berjaga-jaga, Zali tutup sliding door tu. Hari dah nak senja. Ahli keluarga yang lain berada dekat dapur tengah siapkan makan malam. Masa Zali tengah leka layan Facebook dekat ruang tamu, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam sesuatu jatuh dalam swimming pool. Zali perhati sekeliling. Anak lelaki dia tak ada. Sliding door terbuka. Siapa pula yang buka? Zali panik dan terus berlari ke arah swimming pool. Tapi dia tengok air swimming pool tu tenang je, tak berkocak pun. "Bi, buat apa kat luar tu? Tinggal anak sorang-sorang ni." Tiba-tiba terdengar suara isteri dari dalam rumah. Zali tengok isteri dia tengah dukung anak. Habis bunyi apa yang dia dengar tadi? Macam mana sliding door tu boleh terbuka? Dalam Malaysia ni, nobat Kedah dan Perak selalu dikatakan berhantu. Pantang larang nobat banyak.
Antaranya tak boleh beralih tempat. Kalau dah duduk main dekat tempat A, sampai bila-bila dia kena duduk dekat tempat A. Kena letak pulut dan sirih dekat depan. Ketuk tak boleh sembarang ketuk. Dan banyak lagi. Nak dijadikan cerita, ada seorang pekerja istana sengaja bawa balik gendang nombat tu. Katanya nak jadi pemain nobat, tapi tak boleh sebab pemain nobat perlu diturunkan dari generasi ke generasi. Malam tu dekat beranda rumah, dia main gendang nombat tu. Bunyinya sumbang, tak sedap. Tiba-tiba, bang! Ada orang tampar badan dia dari belakang. Dia toleh dan ternampak ada berpuluh orang berpakaian songket emas dan warna-warna lain siap bertanjak macam pakaian raja dengan muka yang bengis. Pekerja istana tu terus pengsan. Bila sedar, gendang dah tak ada. Belakang badan dia bengkak sampai akhir hayat dan mukanya herot sebelah. Wallahu a'lam. Dabus adalah tarian kesenian negeri Perak yang tak kurang juga dengan unsur mistik. Apa taknya lengan dicucuk sampai berdarah. Kejadian ini berlaku di Kampung Gajah waktu tengah hari. Masa ni Menteri Besarnya Tan Sri Ramli. Masa mereka sedang menari dabus, beberapa penari perempuan rebah, mengelupo dan terus histeria. Dan yang menariknya, kesemua mereka tengah datang bulan. Kata salah seorang dari mereka, "Saya nampak ada lembaga berbulu dan bertaring tengah menari sambil jilat darah yang keluar dari lengan penari." Sebab tu dabus kalau dilakukan, mesti ada pawang duduk di belakang sambil bakar kemian. Tarian bubu ni pun salah satu tarian yang penuh unsur mistik. Kalau nak mula gerakkan bubu tu, yang gerakkan tu seorang janda yang kematian suami kalau tak silap, dan bubu tu akan menari sendiri. Suatu hari, seorang pengaman tarian tu terlangkah bubu tersebut. Malam tu dia terdengar bunyi riuh rendah dekat bawah rumah. Bila pergi jenguk, dia terkejut sebab ternampak ada makhluk bersisik dan bertanduk tengah peluk bubu tu. Katanya itulah hantu air. Sepatutnya bubu yang dia terlangkah tu patut dilupuskan, jangan diguna. Tapi masa ada persembahan, anak dia tersilap ambil bubu. Bapaknya suruh ambil bubu A, dia ambil bubu C. Jadi masa persembahan tu, semua penari kena histeria sebab ternampak hantu air terperangkap dalam bubu tu. Sesiapa nak ke Kuak, tahulah jalan ni. Memang bersimpang siur dan sunyi. Kiri kanan pokok getah. Zaman komunis dulu, tentera komunis akan tahan bas yang lalu dekat kawasan ni. Mak Cik Yah cerita, jalan ni dulu memang ada penunggunya. Dia pernah kena dengan arwah suaminya, Pak Cik Din, masa lalu dekat jalan tu sekitar pukul 9 malam. Masa Pak Cik Din tengah bawa motor, tiba-tiba dekat depan dia ternampak ada kubur atas jalan raya. Pak Cik Din terus berhenti. Dia pelik, hari-hari dia ikut jalan ni, mana ada kubur? Pak Cik Din terus baca doa. Tak lama kemudian, kubur tu hilang dalam kabus. Tapi bila jalan ke depan lagi, mereka terserempak dengan kepala orang sebesar bangunan MCKK tergeletak dekat tengah jalan raya. Kepala orang tu dalam keadaan yang menyeramkan. Matanya berlubang, menyeringai, daging mukanya hilang sebelah. Pak Cik Din terus azan. Tak lama lepas tu, kepala gegasi tu hilang. Bukan mereka je yang pernah kena. Ramai orang dekat sekitar kawasan tu pernah terserempak dengan kejadian aneh di jalan Sauk Kuak tu. Ada seorang gadis bernama Siti. Memang cantik orangnya. Sampaikan sesetengah orang kampung cakap Siti guna hantu untuk jadi cantik. Ceritanya, Siti pergi majlis orang kahwin. Masa makan beradab, pengantin lelaki nampak Siti, terus angau dan bangun melutut depan Siti, minta nak kahwin. Terkejutlah semua orang. Pengantin perempuan jadi marah. Malam tu juga mereka bercerai. Namun atas nasihat Siti, pasangan pengantin tu rujuk semula. Tapi sayang, Siti meninggal muda, lebih kurang umur 30-an. Masa dia meninggal, ribut taufan melanda. Kilat berdentum-dentam. Belakang rumah Siti terbakar separuh kena panah kilat. Menurut mak Siti, anaknya tu amal ilmu salah. Siti pernah ke Indonesia selama 3 bulan. Kata nak jumpa makciknya, tapi bawa balik ilmu nak bagi cantik. Kena minum darah ayam hitam. Kena serah badan pada jin untuk diperkosa beramai-ramai. Makan nasi pula kena ikut celah kangkang. Makan kena guna tangan kiri. Bila kencing kena tadah dan lumur seluruh badan. Darah hid pula kena gaul dengan nasi atas talam. Lepas tu letak bawah tangga rumah. Itulah amalan Siti. Jai, bangun nak. Nanti kamu terlepas pergi kerja. Kedengaran suara ibu diikuti dengan ketukan pintu yang kuat. Jai terbangun, duduk termanggu di atas katilnya, tak menjawab panggilan ibunya. Dia tengok jam di dinding, pukul 3.45 pagi. Selang beberapa minit kemudian, ketukan di pintu bilik kedengaran lagi. Bangun nak, nanti kamu terlambat pergi kerja. Kedengaran sayu suara ibu. Mendayu, bertambah sayu hati Jai dan mula teringat kenangan manis bersama arwah ibunya. Ibu, bila ibu nak berhenti ganggu hidup saya?
Pukul 9 malam, hujan turun dengan lebat. Tiba-tiba, bekalan elektrik terputus. Amin nyalakan sebatang lilin dan letakkan di tengah-tengah ruang tamu. Suasana dalam rumah malam tu agak menyeramkan bila keseorangan di rumah waktu tu. Sedang Amin duduk mengelamun di ruang tamu tunggu ibu bapanya pulang, tiba-tiba muncul satu bayangan wanita berambut panjang sedang melambai ke arahnya di dinding rumah. Amin terkejut. Dia terus tiup api lilin dan berlari ke rumah jirannya di sebelah dan duduk di situ hingga ibu bapanya pulang. 3 hari Amin demam kerana disakat bayangan misteri itu. Kisahnya, ada seorang pelajar lelaki cuba ponteng solat Jumaat dengan bersembunyi dalam loka supaya tak dapat dikesan warden. Masa tengah bersembunyi itu, dia tertidur. Bila sedar je dah petang. Dia cuba keluar tapi terkunci dari luar. Mungkin kawan-kawan dia kunci sebab tak tahu dia ada dekat dalam. Dia cuba panggil kawan-kawan dia tapi malangnya seorang pun tak ada sebab hari tu hari terakhir pada sekolahan. Semua dah balik kampung. Akibat lemas sebab suhu panas dan kurang udara, pelajar tersebut pun mati. Sejak kejadian tu, katanya sesiapa yang tidur atas katil arwah akan nampak pelajar lelaki tu tidur dekat sebelah dia. Bertambah seram lagi, setiap tengah malam Jumaat akan terdengar bunyi loka tu diketuk dari dalam. Perjalanan malam ni seakan panjang sungguh jaraknya. Walaupun Razman setiap hari guna jalan ni untuk ke pejabat di Selayang. Dia keluar dari pejabat pukul 10.30 malam. Sampai sekarang dah masuk pukul 12.30 malam masih belum sampai ke rumah. Sedangkan kalau ikutkan perjalanan dari pejabat ke rumah makan masa 30 minit je. Bila rasa ada sesuatu yang tak kena, Razman buat keputusan untuk berhenti sekejap di bahu jalan untuk ambil angin dan bertenang. Setelah berfikir seketika, akhirnya dia buat keputusan untuk azan dan setelah itu barulah Razman sedar bahawa dia dah masuk sempadan negeri Pahang. Jauh betul pandangan Razman disesatkan.